Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak aktif. Bertemu kembali kita selepas bercuti sekolah selama 2 minggu. Okey, cuti sekolah. Cikgu harap semua anak-anak dalam keadaan sihat. Okey, bertemu semula kita dalam kelas PGPR dalam subjek sains. Okey, unit 3, keperluan asas tumbuhan. Okey, sebelum ni awak dah belajar apa itu keperluan asas tumbuhan. Okey, apa dia keperluan asas tumbuhan? Okey, saya ada minta awak buat eksperimen kan? Okey, ini adalah hasil daripada eksperimen awak sepatutnya. Tapi ini adalah hasil eksperimen saya. Okey, bila kita buat menggunakan dua bekas, bekas A dan bekas B ni, apa yang kita dah dapat daripada keputusan ujian eksperimen kita, bekas A ni, biji benih kacang hijau ni telah tumbuh hidup subur dalam bekas A ni. Tapi biji benih kacang hijau dalam bekas B ni tak apa-apa berlaku sebab dia dalam keadaan bekas bertutup. Jadi bila awak tengok biji benih dalam bekas A ni, tengok dia menghala ke mana dia punya anak pokok dia tu kan. Dia menghala ke arah cahaya sebab cahaya dia tu dia ke tepi. Jadi dia menghala, dia mengarah ke mencari sumber cahaya. Jadi bila awak tengok daripada uji kaji eksperimen ni, awak tengok tumbuhan memerlukan cahaya, 3 kan? 3 keperluan asas tumbuhan. Cahaya, udara dan air. Okey, lagi sekali. Cahaya, udara dan air. Okey. Ini adalah eksperimen Ahmad. Ahmad telah hantar pada saya dia punya hasil eksperimennya. Terima kasih Ahmad. Okey, Ahmad dah berjaya dengan eksperimennya. Cikgu harap anak-anak yang lain juga buat walaupun belum terlambat dia punya eksperimen awak. Okey. Hari ini kita nak tengok pula dia punya dalam subtopik kecil tajuk kita, lihatlah tumbesaran saya. Okey, baca sama-sama ayat ni. Tumbuhan mengalami tumbesaran apabila tinggi dan bilangan daun bertambah. Mari kita perhatikan peringkat tumbesaran pokok terung. Okey, ini pokok terung punya peringkat tumbesarannya. Okey, bagaimana dia bermula daripada biji benih dan boleh membesar menjadi anak pokok. Okey, insya-Allah kalau ada masa nanti cikgu akan bagi awak biji benih, awak cuba semai dan awak jaga dari segi 3 keperluan asas dia, awak kena siram dia, bagi dia tempat terdedah pada cahaya dan juga terdedah tempat kawasan yang ada udara. Jangan dia kawasan yang bertutup. Okey, kita tengok untuk tumbesaran biji benih pokok anak terung. Okey, tengok pada pasu yang pertama ni. Saya biji benih. Saya yang paling kecil di sini. Okey, ini dia bermula daripada biji benih. Okey. Pasu yang kedua, saya telah bercambah. Saya mengeluarkan pucuk dan akar. Okey, bila awak tengok pada pasu yang kedua ni, dia dah mula bercambah keluar kan daripada pasu tu. Okey. Pasu yang ketiga, saya telah menjadi anak pokok. Saya menjadi lebih tinggi dan mempunyai banyak daun. Okey, dia telah menjadi anak pokok yang rendah. Okey. Ini untuk pasu yang ketiga. Pasu yang seterusnya, selepas awak bagi dia air, awak dedahkan pada cahaya matahari dan juga kawasan yang ada udara dan pencahayaan yang bagus. Okey. Okey, seterusnya bila peringkat yang keempat, saya semakin matang dan mula berbunga. Okey, pokok terung ni dia akan berbunga, barulah dia boleh menjadi buah. Okey, tengok seterusnya peringkat pasu yang kelima ni, saya telah berbuah.
Saya mengeluarkan buah yang berwarna ungu. Buah itu dinamai buah terung. Okey, pokok yang daripada mula biji benih tadi tu, pada peringkat pasu yang keempat, dia telah menjadi pokok yang berbunga. Seterusnya, yang terakhir, dia telah mengeluarkan buah. Buah itulah yang menjadi buah terung yang kita semua boleh buat sayur tu kan. Okey, kalau awak tengok pada peringkat pasu yang pertama tadi, kita ulang lagi sekali, dia mula-mula biji benih. Kemudian biji benih tu bercambah dan menjadi anak pokok. Okey. Kita baca informasi tambahan. Selain biji benih, tumbuhan juga boleh dibiarkan melalui keratan batang dan daun. Okey. Ini peringkat yang keempat dan kelima kan. Okey, cikgu nak tunjukkan awak contoh macam mana pokok pun boleh disemai melalui keratan batang. Okey, ini adalah contoh-contoh pokok yang disemai melalui keratan batang iaitu pokok tebu, pokok serai, pokok ubi kayu dan juga bunga raya. Okey, ini adalah contoh-contoh pokok yang menggunakan keratan batang. Okey, seterusnya, ini adalah contoh pokok yang menggunakan daun. Okey, proses pembenihan daun. Okey, contohnya ni pokok setawar. Yang ni pokok lidah jin. Yang ni pokok lemon. Okey, kalau pokok setawar ni biasanya kita dulu panggil dia tapak itik, betul tak? Kita simpan dalam buku. Lepas tu kan tak lama lepas tu dia berjambar keluar kat tepi-tepi ni kan, tepi-tepi buku kalau dulu masa saya kecil-kecil, saya pernah simpan pokok tapak itik ni masuk dalam buku kan, masukkan selit dalam buku. Tu tak lama seminggu tu tengok pokok tapak itik ni dia mengeluarkan anak-anak pokok di keliling tepi daun ni. Lepas tu tak lama tu awak boleh letak dekat tanah, tak lama tu dia boleh jadi pokok yang besar. Okay, dan juga contohnya ni pokok lidah jin. Pokok lidah jin ni kalau awak ambil satu je daun daripada ni, lepas tu awak biarkan dia dalam 1-2 hari, tengok ada pembentukan akar. Lepas tu tak lama tu awak boleh tanam je di tanah. Okey, begitu juga pokok lemon ni. Awak ambil satu daun daripada pokok lemon ni, lepas tu biarkan dia dalam 2-3 hari, tapi mesti beri dia air. Tengok tak lama tu dia akan keluar akar, kemudian awak tanam je dalam tanah. Tanam je tanah macam ni, tak lama tu dia akan boleh membesar seperti pokok terung tadi. Okey, tapi dalam kita punya unit 3 ni, saya nak awak faham cara tumbesaran anak pokok dari segi biji benih. Saya nak awak faham dari segi tumbesaran anak pokok menggunakan biji benih. Okey, diharap anak-anak aktif dapat membuat latihan yang bertarikh 16 Jun 2021. Ada dua muka surat saja. Okey. Setakat itu saja. Terima kasih. Jumpa lagi.